Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah kita direzekikan untuk bertemu pada pagi ini setelah hampir 2 hari kita tak dapat bertemu sebabkan kelas di Muqattam habisnya lewat. Saya mohon maaf, itu tak mampulah untuk kita elakkan. Jadi cara yang paling baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan kena pergi Muqattam lah nampaknya. Baru tahu sama ada kelas baru mazi itu sempat ke tidak. Nah, tanpa ke Muqattam sahabat akan jadi penunggu ruak nama dia, tapi insya-Allah tidak keras Jadi pada pagi ini alhamdulillah kita ada peluang untuk bertemu pada pagi ini, dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk pada babun fi karahiyati raddis salam ghairi mutawaddi. Siapa ada apa nama nuskhah Sunan Tirmizi? Boleh saya tengok? Siapa ada Sunan Tirmizi? Hat. Syukran. Ya Rabb. Okey. Babun fi karahiyati raddis salam ghairu mutawaddi. Saya ni nak baca macam mana ghair tu? Ghairu mutawaddi hala kaunihi ghairu mutawaddi. Jadi hal di situ Babun fi karahiyati raddis salam. Tapi dalam nuskhah ni babun fi karahati raddis salami ghairu mutawaddi. Ay raddis salam hala kaunihi ghairu mutawaddi. Baik, saya bacakan hadis ini terlebih dahulu. Bisnadina al-muttasil ila Sayyid al-Imami Muhammad ibn Idris ibn Abdul Rauf al-Marbawi, Muhammad Idris ibn Abdul Rauf al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyaikhi wa talamizatihi wa qurra'i bahril mazi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Wa minhu ilha Sayyidina al-Imam al-Tirmizi wa minhu ila Sayyidina Abdullah ibn Umar an ibn Umar radhiyallahu anhu bal an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sallama ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa yabul falam yarudda alaihi hasanun sahih. Sebab boleh ke depan sikit tak? Biar jangan dilompong kawasan ni kita tak ramai, jadi kita dapat-dapatkan sikit. Dengan siapa ada masalah pinggang, tak apalah. Yang bermaksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya
satu laki-laki memberi salam ia atas Nabi SAW, pada halnya ia kencing, maka tiada menjawab ia atasnya. Hadis ini juga diriwayatkan, turut-turut diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Abu Dawud contohnya dalam sunan beliau. Okey, fadhal akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fi karahati raddi salami Fi karahiyati raddi salami ghairu mutawaddi. 330. Babu pada menyatakan tegak menjawab salam ketiadaan berwudu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, seseorang yang sedang berhajat mengambil air sembahyang, maka ia pun kejampan membuang air kecil, maka lalu seorang berdekatan dengannya dan memberi salam, maka ditegah syarak jawabnya sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi. Demikian bunyinya. An Ibni Umar anna rajulan sallama. Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dalam cara baca hadis dia sebut nama sahabat kita, sebut radhiyallahu anhu. Kedua orang radhiyallahu anhuma. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, sebab dua orang tu. Anhuma anna rajulan sallama ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa yaqulu falam yarudda alaihi. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawasanya seseorang laki-laki melalui ia dan memberi salam ia sambil lalu dalam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia tengah kencing. Siapa yang tengah sedang buang air kecil sini? Rasulullah SAW. Maka tiada menjawab Nabi atas salamnya. Dia disebut sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu. La'alla asawab ada alif yang tinggal situ, anhuma. Sebab walaupun yang orangnya seorang iaitu Sayyidina Abdullah, tapi bila sebut sekali nama ayahnya itu Sayyidina Umar, maka menjadi adat para ulama hadis akan menyebut radhiyallahu anhuma. Walaupun yang meriwayatkan seorang saja iaitu Sayyidina Abdullah, bukan Sayyidina Umar, tapi bila disebut nama dua orang sahabat dalam sanad hadis akan disebut radhiyallahu anhuma. Okey. Kata Imam Syafi'i di dalam pada riwayatnya di dalam bab zikrillah ila akhirih hingga berdiri ia kepada dinding tempat kencingnya, maka dikoreknya dengan tongkatnya, maka dikoreknya dengan tongkatnya yang ada sertanya di dinding batu itu, kerana mengambil buku batu memperbuat istinja. Rasulullah SAW menggunakan tongkat baginda untuk kuih tempat dinding baginda qada hajat. Sebab sunat bila kita qada hajat ada benda yang menghalang kita daripada orang yang ada di depan. Dan sebagaimana sedia maklum, satu ketika dahulu tidak ada istilah tandas yang mutah. Tak macam hari ni nak pergi buang air, kita ada masjid itu sini. Hatta dalam rumah-rumah para sahabat pun tak ada istilah jamban dalam rumah. Sebab ketika itu mereka masih lagi mempunyai, orang kata apa, berpegang dengan adat lama orang Arab, iaitu mereka tidak akan qada hajat di dalam rumah dan tidak akan buat tempat qada hajat di luar rumah. Dianggap jijik, macam orang tua-tua kita dulu di kampung-kampung itu. Nak tandas ni jauh sikit. Jadi Nabi SAW satu ketika tu nak qada hajat, jadi baginda qada hajat di tempat yang bukan biasa qada hajat. Contohnya tak disebut di sini di mana Nabi qada hajat tu, tapi maknanya baginda pun qada hajat dalam keadaan baginda kuis tongkat baginda untuk mengambil batu yang akan digunakan untuk dijadikan sebagai batu istinja. Teruskan. Kemudian menyebut ia akan dua tangannya ke atas dinding itu
tayamum. Maka menyapulah ia ke muka dan dua lengan. Ke mukanya. Maka menyapulah ia ke mukanya dan dua lengannya. Kemudian menjawablah ia akan salam orang yang memberi salam tadi. Kata Abu Aisyah Tirmizi, bermula hadis ini hasan lagi sahih. Itu hadis yang ke-65 tadi, bukan hadis yang dalam riwayat Imam Syafi'i tadi. Jadi Rasulullah tangguh bagi menjawab salam tu sehinggalah baginda dalam keadaan sudah suci daripada hadas kecil. Dalam Sunan Abi Daud disebut, Rasulullah sebut, Rasulullah menyatakan baginda tidak jawab salam tu kerana baginda ketika itu dalam keadaan masih belum berwuduk. Dalam masa yang sama, as-salam itu adalah nama Allah. Jadi baginda tidak mahu menyebut nama Allah dalam keadaan baginda tidak berwuduk. 331. Masalah menjawab salam sambil kencing bolehkah? Kata Abu Aisyah, dan hanya saja dimakruhkan ia di sisi kami. Dimakruhkan ini. Dan hanya saja dimakruhkan ini di sisi kami apabila adalah kencing dan berak. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kemudian daripada ia mendatangkan beberapa hadis di dalam bab zikrillah Ta'ala Azza wa Jalla ala ghairil wudu'in, dan ialah yakni hadis dalam masalah 330 itu dalil atas bahawasanya segia bagi orang yang bagi orang yang menempuhi orang kencing dan berak, bahawa jangan ia memberi salam atas pada masa berak atasnya. Jangan ia memberi salam atasnya. Ia memberi salam atasnya pada masa berak kencingnya. Kata Asy-Syafi'i, dan ialah dalil atas menjawab salam pada masa itu lepas selesai kencing harus. Kerana bahawasa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sawab tertinggal ruknya situ kerana bahawasa. Adakah dalam bahasa Melayu bahawasa? Selalu bahawasanya lah. Bahawasa. Tengok sekejap, kadang-kadang takut bahasa orang dulu. Tak ada lah, Allah sawab ada hurufnya situ bahawasanya. Kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab pada masa itu. Dan dalil pula atas meninggalkan jawab salam hingga habis kencing atau berak, kemudian tayamum, kemudian jawab, dan tiadalah meninggalkan jawab salam itu mengendalikan bagi menjawabnya, bagi wajibnya dan terakhirnya kepada tayamum. Okey. Kenapa Nabi tayamum? Sebab tak ada air situ Sebab Nabi tayamum kerana selepas qada hajat Nabi dalam keadaan bersuci kembali, air tak ada, jadi baginda pun bertayamum. Jadi di sini menunjukkan boleh takhir salam. Boleh kita melambatkan jawab salam sekiranya salam itu diberikan dalam keadaan kita tengah masyghul. Orang tengah makan. Assalamualaikum. Macam mana ni? Makanan mulut dah. Tiba tengah kunyah. Assalamualaikum. Dia tak sesuai lah. Kita tengok time bila kita boleh memberi salam dan waktu bila pula kita sesuai untuk menjawab salam sekiranya kita dalam keadaan tengah masyghul. Contoh orang tengah makan, ada orang bagi salam, lepas dia kunyah selesai, Waalaikumsalam. Betul, orang tahu selamat jawab dah tengah makan. Tak kena tempat. Jadi begitu juga dengan kalau kita ke tengah qada hajat orang bagi salam. Tapi dalam keadaan sekarang ni tak adalah keadaan begitu Sebab dulu tak ada tempat tertutup qada hajat.
Jadi baginda akan qada hajat di tempat yang jauh daripada orang. Tak kena tiba ada orang lalu pula kawasan tu, buat macam mana? Kan? Dalam keadaan terjagalah aurat baginda Nabi tu. Saya terasa itu menjawab salam sekiranya diberikan dalam keadaan kita sedang qada hajat, boleh untuk kita tangguhkan. Pun begitu, makruh sebenarnya orang yang nak memberi salam tu bagi salam ketika orang sedang qada hajat. Terkejut dia contoh kan. Dia tengah mikir, tengah fokus begitu, tiba dia bagi salam. Kalau dia terkejut, satu kerja. Boleh sakit jantung Okey, teruskan. Dia tak payah lama nanti. Fadhali, masalah akhir. 132. Masalah memberi salam orang kencing, berak dan menjawabnya. Kata An-Nawawi pada hadis di dalam masalah 330 itu dan di atas bahawasanya orang yang memberi salam pada orang kencing atau berak tiada mustahab jawab baginya pada waktu itu. Dan diiktifak diiktifakkan atasnya. Dan diiktifakkan atasnya. Itu dipersetujui. Benda ini telah dipersetujui oleh para ulama. Kata ashab kita dan dimakruhkan memberi salam atas orang yang kencing atau berak. Maka jika memberi salam jua ia nescaya makruh jawab akan salamnya. Ketika itulah sebab kita sebut nama Allah, As-Salam. As-Salam itu salah satu nama Allah sebagaimana diterangkan oleh baginda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Cuma yang menariknya dalam Sunan Abi Daud disebut baginda Nabi memohon maaf kepada sahabat yang bagi salam tadi. Mohon maaf kata. Jadi ini menunjukkan sikap baginda Nabi yang tinggi akhlaknya. Patutnya yang mohon maaf tu sahabat tu, tapi baginda pula yang minta maaf untuk menunjukkan itulah sikap yang patut kita ada. Tak semestinya bila kita tak salah kita tak minta maaf. Sepatutnya memang yang minta maaf tu orang yang bersalah lah. Tapi kalau setengah orang dia nak mengamuk tentu pasal, dia kata dia minta maaf, bukan aku yang kena minta maaf. Itu bukan sikapnya baginda Rasulullah SAW. Itu maafkanlah Baik. Okey, sekarang tu dahulu insya-Allah dah pukul 8.30. InsyaAllah ada rezeki besok kita akan sambung pada masalah 333. Okey. Hadza wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salatin ala sa'di makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika كونك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وارزقنا حفظ أحاديث حبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظ القرآن الكريم واجعلنا من عبادك الذين يدخلون الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.